Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Nabi Ismail dari Arwah Pak Biga. Ahli kumpulan saya telah memilih satu tajuk, iaitu Bahasa Istana dari sebuah filem atau naskah karya agung terbitan Dewan Bahasa Pusaka. Secara spesifiknya, kami telah memilih Bahasa Istana dari sebuah filem untuk dijadikan sebagai kajian. Di sini saya ingin membentangkan mengenai pengenalan, latar belakang kajian dan juga pernyataan masalah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka edisi kedua, definisi bahasa ialah merupakan satu sistem nambah bunyi suara yang digunakan pakai untuk alat perhubungan antara kelompok manusia. Seperti yang kita tahu, perkataan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu formal dan juga tidak formal. Profesor Emeritus Asma Haji Omar telah menerbitkan satu buku yang berjudul Buku Bahasa Diraja pada tahun 1985. Bahasa Diraja maupun dikenali sebagai bahasa istana ialah merupakan bahasa yang digunakan pakai untuk berhubung antara pihak yang terdiri daripada golongan diraja. Bahasa istana merupakan suatu bahasa yang formal dan ia juga merupakan satu laras bahasa yang halus yang digunakan untuk berbicara ataupun memberitakan hal ehwal berkenaan raja kepada golongan bangsawan maupun rakyat. Bahasa istana digunakan secara bersopan santun dan juga penuh adab, sama ada dalam situasi formal ataupun tidak formal. Bahasa istana mungkin berasal dari bahasa yang sama, tapi ia menggunakan kosakata yang berbeza sekali. Bahasa istana mematuhi nahu bahasa Melayu yang terdapat kecenderungan pada sesuatu bentuk. Tujuan kami membuat kajian ini ialah untuk menganalisis penggunaan bahasa istana di kalangan golongan diraja. Oleh hal yang demikian, kami telah bersepakat untuk membuat kajian atas filem yang berjudul Puteri Gunung Ledang yang telah ditayangkan pada tahun 2004 untuk dijadikan sebagai kajian yang akan dilakukan. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Seperti yang kita tahu, di dalam Malaysia ini terdapat berbagai bilangan bangsa. Oleh itu, bahasa yang rakyat Malaysia gunakan setiap hari tidak sama. Terdapat kelainan bahasa yang tidak disedari, terutamanya apabila kita bercakap secara spontan dengan pihak yang lain. Ada kalanya kita menggunakan perkataan yang ringkas seperti tak berbanding perkataan tidak, padahal ia membawa maksud yang sama. Perbezaan ini dikenali sebagai variasi bahasa, yang bermaksud bentuk bahasa yang berlainan tapi mempunyai maksud yang sama. Aspek variasi dalam bahasa mungkin timbul disebabkan oleh kawasan yang berbeza ataupun daerah maupun faktor-faktor sosial seperti kedibahasaan, gaya maupun konteks. Salah satu daripada variasi ialah bahasa istana. Bahasa istana mempunyai ciri-ciri penting, iaitu bahasa ini memenuhi nahu bahasa Melayu. Bahasa istana mempunyai ciri pengulangan, pemulukan dan pendinaan. Poin saya yang terakhir ialah pernyataan masalah. Bahasa istana merupakan sejenis kelainan sosial antara berbagai-bagai kelainan sosial bahasa Melayu yang lain. Walaupun bahasa ini bukanlah kelainan asas yang perlu dipelajari oleh penutur Melayu maupun bahasa yang lain, tapi ia merupakan kelainan yang perlu diketahui oleh semua rakyat di Malaysia. Dengan mempelajari bahasa istana ini, tidaklah kita akan merasa kekok apabila kita berada dalam situasi khusus, iaitu ketika kita berhadapan atau merujuk keluarga diraja. Bahasa istana merupakan warisan kebudayaan Melayu yang mencerminkan kehalusan, sopan santun dan penuh dengan adab tertib yang tinggi dalam berbahasa. Seperti yang kita dapat lihat di sosial media ketika ini seperti Facebook, Twitter maupun Instagram. Penggunaan bahasa istana jarang digunakan pada sistem beraja ketika ini. Ia kerana disebabkan oleh penggunaan bahasa kebahasaan kita iaitu bahasa Melayu dan juga penggunaan bahasa asing yang digunakan secara meluas oleh golongan kerabat diraja. Akhir sekali, bahasa istana merupakan adab Melayu yang masih kekal sehingga kini, tetapi ia dilupakan oleh segelintir masyarakat di Malaysia. Dengan itu, wajarlah kita mempelajari dan membuat kajian mengenai bahasa istana ini, agar
Adat Melayu tidak dilupakan sama sekali. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Encik Bazli Mahmud selaku pensyarah saya bagi subjek Bahasa Melayu Universiti UVW 410. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Yusof, nombor matrik 191304048 dari kumpulan RY43. Pada hari ini saya ingin membentangkan hasil kajian saya dan rakan-rakan yang bertajuk Kajian Bahasa Istana dari sebuah filem atau naskah karya agung terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Kami telah menggunakan filem Puteri Gunung Ledang Arham So Tiong Hin pada tahun 2004 untuk kajian kami. Izinkan saya membentangkan bahagian saya iaitu objektif atau tujuan dan kepentingan kajian serta kajian terdahulu. Terdapat beberapa objektif kajian yang dapat saya dan rakan-rakan hasilkan melalui kajian kami menerusi filem Puteri Gunung Ledang. Yang pertama, mencari dan mengenal pasti penggunaan bahasa istana melalui filem Puteri Gunung Ledang. Kedua, mengkaji aspek tata cara penggunaan bahasa istana yang terdapat dalam filem. Dan yang ketiga, membuat perbandingan penggunaan bahasa istana dengan bahasa masyarakat biasa melalui filem tersebut. Kepentingan kajian yang terdapat daripada kajian ini ialah sebagai rujukan untuk menjalankan atau meneruskan kajian yang lain, khususnya kajian yang berkaitan dengan penggunaan bahasa istana. Seterusnya, untuk mewartakan bahasa istana yang digunakan kepada masyarakat zaman sekarang. Ketiga, untuk menambahkan bahan dokumentasi kajian yang berkaitan dengan bahasa istana. Dan akhir sekali adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang bahasa istana kepada masyarakat. Kajian terdahulu yang didapati daripada yang digunakan untuk kajian ini ialah melalui hasil nukilan Profesor Emeritus Datuk Asmah Haji Omar yang bertajuk Bahasa Diraja. Menurut cetakannya yang kedua pada tahun 2004, bahasa diraja digunakan dalam perhubungan kebahasaan sekurang-kurangnya satu pihak terdiri daripada golongan istana. Kedua, bahasa diraja merupakan bahasa halus kerana digunakan secara penuh bersopan santun dan adat tertib walau apa keadaan sekalipun. Perbezaan antara bahasa biasa dan bahasa diraja. Bahasa biasa, ungkapan dan perbendaharaan tertentu tidak digunakan seperti ampun tuanku dan menjunjung kasih tuanku. Untuk bahasa diraja pula, dari segi nahunya, penggunaan penambahan kata dan konteka tertentu seperti awalan per dan akhiran nda atau anda seperti permuliakan, persembahan, persila, ibunda, kakanda atau anakanda. Fungsi-fungsi bahasa diraja. Fungsi yang terbabit dalam penggunaan bahasa untuk menimbulkan komunikasi atau perhubungan antara para pameran bahasa, baik secara lisan ataupun tulisan. Fungsi tersebut akan timbulnya tindak balas ataupun tidak ketika komunikasi berlaku dari segi gerak-geri bahasa atau kedua-duanya sekali. Ciri-ciri penting komunikasi bahasa istana. Yang pertama, tiap-tiap sultan dimulai dengan yang di-Pertuan Agong yang mempunyai gelaran sendiri. Gelaran tersebut dikanunkan oleh negeri masing-masing dan kerajaan persekutuan. Contohnya, yang di-Pertuan Agong untuk Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, manakala untuk Permaisuri Baginda, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Sekian saja daripada saya. Saya teruskan kepada kaedah kajian dan batas kajian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi atau petang kepada Encik Bazli, pensyarah Bahasa Melayu Universiti kami. Nama saya Muhammad Lutfi bin Zulkarnain Auni dari RY43. Nombor matrik saya adalah 191302044. Kumpulan kami akan membentang tentang penggunaan bahasa istana di dalam filem Puteri Gunung Ledang keluaran tahun 2004. Saya akan membentang tentang tajuk bahagian saya iaitu kaedah kajian dan batas kajian. Saya akan mula membentang tentang kaedah kajian dulu. Terdapat 3 kaedah kajian yang telah dijalankan oleh kami
bagi mendapatkan maklumat terperinci tentang kajian yang kami lakukan. Yang pertama adalah kemudahan internet. Dengan kemudahan internet, kami berjaya mendapatkan maklumat yang lebih mendalam dengan melayari laman web yang berkenaan tajuk kajian kami. Kami telah membuat penyelidikan dengan menyelari internet dan juga mencari laman-laman web yang berkaitan dengan kajian kami secara terperinci. Kemudahan internet ini juga turut bermanfaat kepada kami untuk memuat turun filem Puteri Gunung Ledang tahun 2004 yang merupakan sumber rujukan yang utama kami untuk jalankan kajian ilmiah ini. Melalui kemudahan internet juga kami dapat mencari maklumat yang diperlukan untuk kajian kami dalam masa yang singkat. Yang kedua adalah melalui kaedah pemerhatian. Kami telah menggunakan kaedah ini dengan menonton dan menganalisis filem ini. Daripada hasil penganalisian, kami telah mengeluarkan bahasa istana yang terdapat di dalam filem tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga adalah kaedah penganalisian data. Melalui kaedah ini, kami berjaya menyenaraikan bahasa istana yang terdapat dalam filem ini. Semua perkataan yang telah dikumpulkan dikelaskan mengikut aspek penggunaan bahasa istana, iaitu aspek gelaran, aspek rujukan kehormat dan juga aspek penggunaan kata dan ungkapan khusus, aspek ganti nama diri orang dan juga aspek penggunaan unsur pengurukan dan pendinaan. Kaedah ini memakan masa kerana kami kurang memahami dan juga kurang pengetahuan tentang maksud dan kegunaan bahasa istana yang digunakan pakai pada zaman dahulu. Yang seterusnya adalah berkenaan batas kajian. Yang pertama ialah kami hanya rakyat biasa dan tidak pernah menggunakan bahasa istana apabila berkomunikasi. Oleh itu kami menghadapi sedikit kesukaran untuk memahami makna bahasa di istana dalam filem yang kami kaji itu. Yang keduanya pula, wujudnya kesukaran untuk mengumpul maklumat akibat daripada wabak penyakit berjangkit COVID-19 yang melanda negara Malaysia sekarang dan juga arahan perintah kawalan pergerakan oleh pihak kerajaan. Kami tidak dibenarkan keluar rumah kecuali atas urusan-urusan yang penting, menyebabkan kami tidak boleh mengumpul maklumat bertulis di tempat awam seperti contoh perpustakaan. Yang ketiga, disebabkan oleh wabak penyakit COVID-19 ini juga, kami tidak dibenarkan berada di universiti kami dan perlu berada di rumah masing-masing. Disebabkan itu timbulnya kesukaran untuk kami bersemuka secara berkumpulan untuk berbincang hasil kajian kami yang kami tengah kaji secara terperinci. Sebagai contohnya, kami hanya dapat berkomunikasi dan membincang berkenaan kajian yang kami buat dengan hanya melalui kemudahan internet sahaja seperti aplikasi WhatsApp. Yang keempat iaitu sumber buku ilmiah bertulis yang terhad. Disebabkan pergerakan kami dihadkan seperti perpustakaan, arkib semua tak lipi, kami tidak dapat memanfaatkan institusi seperti perpustakaan, sumber arkib dan berbagai tempat lain yang mengandungi bahan bertulis atau bahan bukan bertulis yang diperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian selain daripada internet. Kelima, bahasa istana yang terhad kepada Puteri Gunung Ledang sahaja. Di dalam kajian ini kami hanya memfokuskan kajian kami kepada filem Puteri Gunung Ledang keluaran 2004 sahaja. Disebabkan itu kami tidak dapat menyediakan hasil kajian yang lengkap atau berkenaan dengan persediaan secara meluas dan mendalam luar daripada Puteri Gunung Ledang 2004 itu. Dengan itu sahaja pembincangan dari saya. Terima kasih sebab mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fido bin Aswan. Hari ini saya ingin membentangkan tentang berkenaan dengan analisa dan perbincangan dalam kajian bahasa istana. Terdapat beberapa babak-babak yang digunakan bahasa istana di dalam filem ini, iaitu minit ke-32, mana wataknya adalah Sultan Melaka Hang Tuah dan Pembesar Sultan. Ditempatkan di Istana Melaka, dan babak ini pengisytiharaan perkahwinan antara Sultan Melaka dan Puteri Gunung Ledang. Dan bab yang digunakan, bahasa istana yang digunakan adalah ampun tuanku, dan jika itu kehendak tuanku, patik junjung atas batu jemala patik. Ampun tuanku adalah pembukaan kata apabila nak
bercakap dengan Sultan. Seterusnya adalah babak yang kedua, minit ke-47, dan wataknya adalah Sultan Melaka, Hang Tuah dan Pembesar Melaka, dan ditempatkan di Istana Melaka. Dan babak ini menceritakan persiapan rombongan meminang Puteri Gunung Ledang. Dan pertama sekali Sultan menanyakan bilakah rombongan itu bertolak, dan Datuk Bendahara memberitahu selepas subuh. Dan Sultan memberitahu bahawa dia amat berkenan sekali sekiranya Hang Tuah dapat mengetuai rombongan ini. Dan seterusnya Datuk Bendahara memberitahu bahawa dia mengatakan, ampun tuanku, untuk pembukaan kata, dan mungkin ada baiknya jikalau Datuk Laksmana ini bersama Patik. Dan Sultan memberitahu perkahwinan beliau tidak dapat dibendung lagi, dan kerana ia adalah amanah daripada tanah Jawa. Dan Datuk Bendahara memberitahu sekiranya itulah yang tuanku perkenankan. Dan Sultan menanyakan pada Datuk Laksmana, dan Datuk Laksmana mengatakan titah dijunjung, daulat disemat utuh. Dan ini adalah dialog apabila untuk menunjukkan kesetiaan seseorang itu kepada sultannya. Perbincangan yang boleh dibuat dalam filem ini berdasarkan kajian yang telah dibuat, mana bahasa-bahasa yang digunakan di dalam filem ini tidak begitu kompleks, dan babak yang ada menggunakan bahasa istana tidaklah banyak. Dan juga babaknya hanyalah yang ada guna pakai bahasa istana ditempatkan tempat yang sama, iaitu Istana Melaka. Secara konklusinya, kajian ini dapat membolehkan pelajar mengenal pasti lebih mendalam berkenaan tentang bahasa istana, penggunaannya. Dan kajian ini juga dapat membantu pelajar mendapat manfaat di dalam penggunaan bahasa istana dan mendapat pendekatan penuh pada pelajar-pelajar yang tidak biasa dengan penggunaan bahasa istana.